Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi kita pada hari ini, hari Khamis, 25 hari bulan 2 2021 dalam PDPR online Sains tahun 6 UM bersama saya Cikgu Suhaida. Okey, untuk hari ini saya akan membincangkan soalan-soalan ataupun cara-cara menjawab soalan eksperimen ataupun soalan-soalan uji kaji untuk kertas 2 sains. Okey, ini adalah tajuk hari ini, menjawab soalan kemahiran proses sains. Okey, lihat buku teks, murid-murid buka buku teks, muka surat 12 dan 13. Di situ ada beberapa soalan yang murid perlu jawab dan murid perlu isikan jawapan dengan jawapan yang tepat dan betul. Okey, saya akan membincangkan satu persatu cara untuk menjawab soalan dalam buku teks muka surat 12 dan muka surat 13. Okey, selepas murid-murid dengar cara menjawab soalan dalam buku teks muka surat 12 dan 13, murid-murid saya nak murid-murid salin soalan dan jawab seperti yang saya terangkan pada hari ini. Okey, kita lihat bagaimana kita hendak menjawab soalan 1 dalam muka surat 12. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, murid-murid perlu jawab soalan ini dalam buku latihan sains warna biru. Okey, nombor 1, berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inferen tentang kejadian yang berlaku. Okey, ini adalah soalan untuk kemahiran proses sains membuat inference. Okey, jadi soalan ini hanya tertumpu pada membuat inference. Kemahiran proses sains membuat inference. Okey, kita baca dialog di bawah. Lihat tu, tong sampah jatuh. Siapalah yang jatuhkan tong itu? Saya rasa mungkin monyet dari kawasan belukar sekolah kita. Semenjak kawasan itu dibersihkan, saya sering nampak monyet berkeliaran. Okey, murid perempuan dan murid lelaki itu sedang berdialog membincangkan tentang bagaimana tong sampah itu terjatuh dan sampah-sampah daripada dalam tong sampah itu terkeluar. Okey, ataupun seolah-olah kita nampak macam ada yang menyelongkar. Okey, di sini bila kita lihat kat sini, kita perlu membuat pemerhatian dengan menggunakan 5 deria. Sebelum membuat inferen, kita perlu membuat pemerhatian. Bagaimana kita hendak membuat pemerhatian? Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku. Okey, apa yang kita nampak dengan deria yang kita ada. Okey, kita boleh melihat apa yang kita nampak. Okey, dia cakap kat sini, tong sampah itu jatuh. Okey, jadi apa pemerhatian yang kita boleh lihat? Okey, kita lihat Okey, pemerhatian di sini kita boleh buat keadaan tong sampah jatuh dan sampah bersepah. Okey, kita boleh nyatakan macam itulah. Okey, kita nyatakan macam tu. Kita bagi tahu, kita nampak tong sampah itu jatuh. Jadi pemerhatian adalah tong sampah itu terjatuh dan bersepah. Itu adalah pemerhatian. Okey, daripada pemerhatian, okey, kita buat inference. Inference ialah kesimpulan yang munasabah daripada pemerhatian. Okey, maknanya daripada pemerhatian itu, kenapa jadi begitu? Okey, mengapa? Mengapa tong sampah itu terjatuh dan bersepah? Okey, di sini inferen yang kita boleh buat adalah kerana monyet dalam belukar telah menyelongkar tong sampah untuk mencari makanan. Okey, itu adalah inference. Okey, kenyataan atau kesimpulan yang munasabah daripada pemerhatian.
Okey, maknanya daripada pemerhatian tu kita nyatakan apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku itu adalah mengapa ia berlaku adalah membuat inference. Okey. Jadi inference dia kerana monyet dalam belukar telah menyelongkar tong sampah untuk mencari makanan. Okey, jadi murid perlu tahulah kenapa si inference. Okey, sekiranya ada soalan-soalan, seandainya nanti ada keluar soalan yang ingin menyatakan inference, murid-murid perlu membuat pemerhatian dahulu. Kemudian baru buat inference. Okey, inference ni adalah sebab yang berlaku. Okey, sebab yang berlaku daripada pemerhatian. Sebab-sebab yang berlaku itu mestilah munasabah. Okey. Jadi selain pada kita dah tahu kat situ, kita nampak dia nampak monyet kan. Monyet yang selama ni berkeliaran. Jadi dia buat tanggapan ataupun dia buat kesimpulan yang munasabah, yang dia tahu monyet yang menyelongkar tong sampah itu. Jadi maknanya bukti daripada bukti-bukti yang diperolehi. Okey, jadi itulah inference. Okey, inference adalah perkara-perkara yang kesimpulan yang munasabah daripada pemerhatian. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama-sama dengan rakan-rakannya. Okey, jadi kat sini dia nyatakan hipotesis oleh kesimpulan. Hipotesis ni adalah kesimpulan awal berdasarkan bukti-bukti yang munasabah. Maknanya dia buat dulu kesimpulan. Dia buat kesimpulan dulu berdasarkan apa yang pengetahuan yang dia ada. Okey, contohnya semakin bertambah, kat situ ada tali. Okey, kemudian ada gasing. Kemudian dia cakap lah, dia buat hipotesis sendiri berdasarkan bukti-bukti yang betul lah, yang sah, yang sahih. Dia rasa kalau tali tu panjang ataupun bertambah, masa gasing berputar itu pun akan bertambah. Jadi itu dia buat hipotesis dulu. Sebelum dia buat uji kaji, dia buat hipotesis dulu. Dia buat kenyataan awal. Kemudian untuk membuktikan kenyataan yang hipotesis yang dia beritahu itu, dia akan menjalankan uji kaji sama ada hipotesis yang dia nyatakan itu benar ataupun tidak. Okey. Jadi daripada hipotesis yang dia kenal pasti, dia menjalankan uji kaji. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi di sini kita nampak adalah sesuatu yang saya terangkan yang lepas. Pemboleh ubah manipulasi ataupun PM ialah perkara yang berbeza-beza, yang berubah, yang menyebabkan gasing itu berputar dengan lama. Apa sebab dia? Okey, apa yang menyebabkan apa yang dalam uji kaji itu, apa yang dia ubah? Okey, diubah untuk mendapatkan hasil keputusan. Okey, jadi kat situ kita nampak dia ubah adalah lilitan tali. Maknanya lilitan tali yang berkurang ataupun yang bertambah. Okey, jadi lilitan tali itu yang menyebabkan masa gasing yang berputar itu lama ataupun cepat. Okey. Okey, jadi kat sini kita dapat kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi adalah lilitan tali pada gasing. Okey, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, PM. Okey, senang je. Kalau kita nak kenal pasti pemboleh ubah manipulasi adalah benda yang diubah-ubah ataupun benda yang berbeza-beza. Apa yang dibeza-bezakan kat situ. Jadi kat sini walaupun tiada jadual, kita sendiri nampak kan. Biasa kalau hipotesis kita nak kenal pasti PM, dia adalah di atas. Okey, lilitan tali pada gasing. Okey, kemudian kalau PB kita nak kenal pasti dalam kenyataan ini, dia berada di bawah. Hasil keputusan dia. Tempoh masa gasing berputar. Ini dalam bila keluar kenyataan begini, macam mana nak kenal pasti? Yang bahagian sini. Okey, yang bahagian sini. Sekejap Okey, yang bahagian sini. Bahagian yang pertama,
Ayat pertama ini di bahagian hujung ini kadang-kadang dia letak di tengah. Ukuran ni biasa dia letak di belakang. Okey, yang ini dia letak dia punya PM dia di belakang. Parameter atau ukurannya di bahagian hadapan. Okey, jadi kat sini lilitan tali pada gasing ialah pemboleh ubah manipulasi, dan kalau PB adalah hasil daripada pemerhatian ataupun hasil daripada keputusan, iaitu tempoh masa gasing berputar. Okey. Okey, kemudian ini murid-murid jawablah. Okey, jawab seperti yang ini saya bincangkan yang ini, bilangan lilitan tali pada gasing dan pemboleh ubah bergerak balas. PB adalah tempoh masa gasing berputar. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga dia tunjuk gambar. Ada 3 gambar. Okey, perhatikan situasi di bawah. Okey, A. Ramalkan. Okey, di sini kita nampak ada gambar A, gambar B, gambar C. Okey, jadi gambar A ni kita nampak kat sini. Okey, dia nak masukkan batu. Okey, kemudian yang kedua dia tengok dia masukkan batu. Okey, burung ni dia masukkan batu. Kemudian dia masukkan lagi, dia tak dapat minum air ni. Okey, kemudian dia berfikir macam mana nak dapatkan air dalam jug ni. Okey, dia berfikir, dia ambil batu, dia masukkan satu persatu. Sebenarnya kuantiti air ini adalah, isi padu air ini adalah sama. Okey, isi padu air ini adalah sama. Okey. Bukan berbeza kita nampak kat sini A, B, C, nampak ketinggian ni berbeza kan? Itu sebenarnya bukan disebabkan oleh isi padu air. Itu disebabkan oleh bilangan apa? Bilangan biji batu yang dimasukkan di dalam air itu. Itu yang menyebabkan paras air itu berubah daripada A, B ke C. Okey. Jadi kat sini kita nampak isi padu air dia sama. Okey, sama sebenarnya. Okey, yang menyebabkan isi padu air itu, yang menyebabkan paras ketinggian air itu naik adalah disebabkan oleh bilangan biji batu yang dimasukkan di dalam air tersebut. Jadi kat sini, apa pemboleh ubah manipulasi yang kita dapat kena pasti? Apa yang diubah-ubahkan menyebabkan dia dapat minum air itu? Okey, jadi kat sini kita nampak adalah bilangan batu yang dimasukkan ke dalam bekas air itu. Okey, ataupun ke dalam air itu. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Kemudian, pemboleh ubah bergerak balas dia adalah apa? Apa pemboleh ubah bergerak balas dia? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, pemboleh ubah bergerak balas dia adalah ketinggian paras air lah. Okey, ketinggian paras air lah yang menyebab bilangan batu ini menyebabkan ketinggian paras air itu akan meningkat. Okey, bila meningkat ataupun bertambah, burung tersebut dapat minum air yang ada dalam jug tersebut. Okey, jadi kat sini kita nak kena pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas daripada gambar. Macam itulah kita kena pasti. Dia tak ada kenyataan dan murid perlu mencari pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas sendiri. Okey, dengan berfikir. Okey, berfikir dan menceritakan bagaimana dia dapat minum air tersebut. Okey, macam mana cara dia. Okey, cara dia kat sini isi padu air dia kan sama. Macam mana dia boleh minum air itu sedangkan air itu sedikit. Isi padu air itu sedikit. Okey, dengan cara dia masukkan bilangan batu yang banyak untuk naikkan ketinggian paras air. Jadi kita dapat tahu kat situ bilangan batu itu adalah benda yang berubah-ubah dan benda yang dimasukkan berubah-ubah bilangannya sehingga paras air itu naik dengan tinggi dengan bertambah. Okey, jadi dia dapat minum air tersebut. Burung tersebut akan dapat minum air tersebut apabila paras ketinggian air itu meningkat. Okey, jadi kat sini kita dah dapat tahu. Soalan B kita dah nampak pemboleh ubah dia. Okey, untuk soalan A, ramalkan. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku selepas gambar C. Apa yang berlaku? Burung tersebut dapat minum
air tersebut. Okey. Okey, ini jawapan dia. Okey. Okey, untuk membuat ramalan, okey, ni jawapan dia, pemboleh ubah dia, bilangan batu yang dimasukkan ke dalam air, pemboleh ubah bergerak balas dia, ketinggian paras air. Okey, kemudian kita tengok soalan 4. Okey, soalan 4. Okey. Macam ginilah soalan, kalau soalan-soalan kata 2, beginilah cara dia. Okey, kita kena menggunakan kemahiran berfikir. Okey, kita tidak boleh menggunakan saja fakta-fakta sains tanpa berfikir. Kadang-kadang memang fakta tu kita perlu tahu, fakta sains, tetapi kaedah ataupun teknik untuk menjawab soalan yang untuk mengaitkan soalan dengan fakta pun kita perlu kuasai. Maknanya kemahiran berfikir secara kritis ataupun kreatif. Maknanya murid kena berfikir dengan kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Itulah namanya sains, okey. Jadi kat sini soalan bukan direct kepada fakta, tetapi soalan dia akan mengaitkan apa fakta sains itu dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok soalan 4. Amir menjalankan sesuatu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Okey, kat sini kita nampak 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Kat sini kita nampak, bila saya dah cakap hari tu, PMR, pemboleh ubah dimalarkan, benda yang sama, tidak berubah daripada awal eksperimen sehingga habis eksperimen, benda yang digunakan itu sama je. Okey, bila sama je, kita itu adalah pemboleh ubah dimalarkan ataupun PMR. Okey, jadi kat sini jenis kain dan saiz kain ataupun jenis tuala ataupun saiz tuala kita boleh gunakan untuk PMR. Okey, PMR ataupun pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Sebab tu bila dapat soalan je, murid-murid perlu garis. Okey, bila nampak benda yang sama, itu PMR. Okey. Macam ni, 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Maknanya 3-3 ni sebenarnya jenis tuala dia sama, saiz dia sama. Kenapa saya cakap saiz dia sama? Saiz dia sama sebenarnya. Okey, sebenarnya saiz dia macam Z ni. Sebenarnya lah saiz ketiga tuala ini, X dan Y ni, sama macam Z ni. Besar dia, saiz dia dan jenis dia. Jenis dia pun sama. Mungkin dia jenis berbulu kan. Okey, 3 ni berbulu. Jenis mungkin jenis dia saiz dia bentuk segi 4 tepat ni. Segi 4 sama ni. Semua segi 4 sama. Tapi kenapa kita nampak kat sini tuala ni bentuk macam gini, bentuk macam ni? Sebenarnya yang menyebabkan saiz dia, tuala ni jadi macam gini adalah disebabkan cara lipatan dia. Cara lipatan dia. Ni cara lipatan dia gulung. Yang ni cara lipatan dia 2. Lipat 2. Yang ni tak ada cara lipatan. Dia dedahkan ataupun dia letak tak ada tiada lipatan. Tak ada jenis lipatan. Dia letak sahaja. Okey. Jadi kat sini kita dah nampak apa yang berbeza kat sini. Okey, apa yang menyebabkan, apa yang beza antara 3-3 ni? Bila kita cakap apa yang beza di antara 3-3 tuala itu adalah PM ataupun pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, jadi pemboleh ubah manipulasikan apa? Okey, cara tuala itu, cara lipatan tuala itu digunakan. Okey, ataupun didedahkan. Okey, cara lipatan tuala didedahkan kepada cahaya matahari. Okey, cara lipatan. Okey, ataupun cara bilangan lipatan. Macam ni bilangan lipatan. Ni dilipat sampai ni digulung. Gulung tu maknanya lebih daripada digulung tu jadi tebal kan. Yang ini dia lipat 2 lipatan. Yang ini tiada lipatan. Maknanya kat sini kaedah ataupun kaedah lipatan ataupun kita boleh cakap cara lipatan boleh terima. Cara lipatan, kaedah lipatan, bilangan lipatan didedahkan kepada cahaya matahari. Okey. Okey, jadi kat sini bila lipatan ni, cara lipatan dia berubah-ubah, kita dah nampak kat sini. Yang mana yang kering dulu?
Okey, yang mana yang jisim ataupun jisim tuala tu yang mana yang berkurang? Jisim tu maknanya dalamnya ada air. Bila dia kena terdedah dengan cahaya matahari, berat dia, jisim ni berat berat dia akan berkurang. Maknanya tuala Z ni berat dia berkurang. Yang ini berkurang sikit. Ini yang memang yang ini berkurang, yang ni ringan, yang ni sederhana ringan, yang ini berat. Maknanya jisim dia bertambah lah. Jisim dia masih banyak lagi. Berat jisim akhir dia semakin bertambah. Yang ini berkurang. Jisim tualanya berkurang apabila didedahkan kepada cahaya matahari. Jadi jisim tuala adalah jisim tuala selepas jisim akhir tuala selepas didedahkan kepada cahaya matahari. Okey, maknanya jisim akhir lah. Jisim awal sama. Okey, sama je kan berat dia. Okey, bila dah didedahkan pada cahaya matahari, jisim tuala tu semakin berkurang. Yang mana berkurang dulu? Z dulu. Okey, kemudian Y, kemudian X. Okey. Jadi kat sini PM dia adalah apa? PM dia adalah cara lipatan. Okey, cara lipatan tuala. Okey, PB dia adalah jisim akhir tuala selepas didedahkan di bawah cahaya matahari. Itu dia punya PB. Okey, PMR dia adalah jenis tuala ataupun saiz tuala. Okey, faham Okey, jadi kita tengok kat sini soalan dia. Selepas 3 jam, Amir menimbang semula jisim setiap tuala. Okey, jisim setiap tuala. Okey, jadi kat sini kita dapat tahu dia punya PM dia adalah cara lipatan. PB dia adalah jisim akhir tuala selepas 3 jam didedahkan di bawah cahaya matahari. Itu adalah PB dia. Okey. Jadi bila kita dapat PM dia, okey, kita dah dapat PM dia tadi saya cakap cara lipatan dengan PB dia jisim akhir isi padu selepas 3 jam didedahkan pada cahaya matahari adalah PB. Kita boleh buat tujuan. Okey, soalan tujuan. Soalan tujuan ni diperlukan PM dengan PB Kalau saya dah bagi hari tu satu modul yang murid perlu jawab kaitkan PM dengan PB, kemudian jawab soalan tujuan. Soalan tujuan ni kata kunci dia seperti yang saya bagi tahu lepas, untuk menyiasat hubungan ataupun untuk mengkaji hubungan di antara awak masukkan PM dia. PM dia contoh cara lipatan tuala dengan jisim akhir tuala selepas 3 jam didedahkan kepada cahaya matahari. Itu adalah tujuan. Okey. Okey, kita tengok soalan dia. Jawapan dia, okey. Okey, jawapan 1. Untuk menyiasat hubungan di antara cara lipatan tuala dengan jisim akhir tuala. Okey, kat sini tambah selepas 3 jam didedahkan kepada cahaya matahari. Okey, itu adalah soalan tujuan. Mana dekat sini PM? PM dia adalah cara lipatan tuala. PB dia adalah jisim akhir tuala. Okey, jadi awak kena masukkan sebenarnya. Sebenarnya awak kena cari pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas untuk menjawab soalan tujuan. Sekiranya murid tak jumpa soalan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, murid susah nak buat soalan tujuan. Sebab tiada panduan. Maknanya PM dengan PB ni adalah memang hipotesis lah. Hipotesis yang kita jangkakan. Maknanya kat sini murid dapat tahu kan, tuala nampak. Walaupun dia tak nyatakan PMPB, kita kena cari. Okey, kita kena cari. Jadi setiap soalan ni memang kena menggunakan kemahiran berfikir. Okey, saya tak boleh tolong fikirkan untuk awak, tapi murid kena bersoal jawab sendiri. Apa yang berlaku, kena ceritakan. Apa yang murid nampak dalam gambar rajah ini, apa yang menyebabkan. Sebenarnya soal jawab itulah yang akan membantu murid-murid untuk mendapatkan apa pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jika murid baca soalan dengan betul dan berfikir dengan cara yang betul,
murid-murid boleh jumpa soalan jawapan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, dan seterusnya murid boleh jawab semua soalan yang ada ataupun yang diberikan. Okey. Okey, kat sini ramalkan susunan tuala. Okey, dia nak susunan tuala macam mana? Okey, kita tengok kat sini. Ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Secara menaik. Okey, jisim akhir secara menaik. Okey, jadi tuala Z dululah yang akan kering. Kemudian tuala Y, jisimnya akan berkurang lah. Jisimnya berkurang. Yang ni, okey. Kemudian Y. Kemudian tuala X adalah jisim yang berat lah. Jisimnya masih berat. Yang paling ringan adalah dia nak menaik. Jadi bila menaik ni daripada kecil ke besar. Macam gitu. Ringan ke berat. Daripada pendek ke panjang. Macam gitulah. Menaik. Kena faham soalan. Dia nak ramalkan susunan tuala secara menaik. Okey, akhir jisim akhir, bukan jisim awal. Jisim akhir. Okey, kemudian soalan C, nyatakan inferen. Okey, inferen saya cakap tadi mesti mulakan dengan kerana berdasarkan perbezaan jisim akhir tuala X dan Z. Dia nak murid nyatakan perbezaan jisim akhir tuala X dan Z. Dia tak nak ceritakan Y, dia nak X dengan Z sahaja. Okey, jadi murid-murid perlu buat pemerhatian dululah. Okey, buat pemerhatian, tengok. Okey, tuala X murid rasa apa? Okey, jisim dia bertambah. Okey, tuala Z, jisim dia berkurang. Kerana apa? Okey, kerana apa? Kita nampak kat sini, inferen ni, kita nak nyatakan apa sebab dia. Jisim X ni bertambah, jisim Z ni berkurang. Kenapa dia jadi macam itu? Okey, jadi jawapan dia kerana cara lipatan tuala Z lebih terdedah berbanding cara lipatan tuala X. Maknanya tuala Z ni dia cepat kering ataupun jisimnya ringan ataupun jisim dia berkurang sebabnya cara lipatan tuala Z tu terdedah. Dia macam terdedah lah, luas. Dia tak ada sampai lipat sampai banyak kali. Bila lipat banyak kali kan kita tak, cahaya matahari kan tak terdedah kan dengan lipatan yang kita gulung-gulungkan. Jadi kita kena dedahkan. Okey, jadi itulah sebab dia. Kerana cara lipatan tuala Z lebih terdedah berbanding cara lipatan tuala X. Terdedah ni terdedah dengan cahaya matahari lah. Okey. Okey, itu soalan nombor 4. Okey. Kita tengok soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, seorang pegawai pertanian telah merekodkan pemerhatian isi padu susu yang diperolehi pada tahun 2015 seperti jadual di bawah. Okey, kat sini ada dua penternak kambing iaitu Encik Yusof dan Encik Ramli. Okey, di sini isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Okey, Februari, Mac, April, Mei. Okey, jadi kat sini kita tengok. Okey, kita tengok soalan A dia nak inferen. Okey, soalan A dia nak inferen. Soalan B pun dia nak inferen, tapi inferen lain. Okey, soalan C dia nak hubungan. Okey, hubungan ni adalah hipotesis. Okey, ingat hubungan adalah sama dengan hipotesis ataupun kesimpulan. Okey, bila jumpa soalan hubungan, okey, sama macam hipotesis, iaitu saya ajar kita boleh guna perkataan semakin ataupun semakin. Okey, ataupun jika maka. Saya ajar murid-murid jika maka kan senang. Okey, kemudian soalan D, pindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk komunikasi yang sesuai. Okey. Okey, tulis inferen. Okey, tulis inferen berdasarkan perbezaan isi padu susu yang diperah bagi ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Okey, apa inferen perbezaan isi padu? Isi padu dia ni berbeza-beza. Sedangkan Encik Yusof dia dua-dua ni meningkat. Okey, dia punya isi padu susu dia meningkat kat sini, semua meningkat. Encik Yusof punya kambing pun meningkat. Encik Ramli pun meningkat. Cuma beza dia
meningkat banyak dan meningkat sedikit. Kat sini kita nampak Encik Yusof dengan Encik Ramli punya isi padu susu. Encik Yusof lagi banyak meningkat isi padunya berbanding Encik Ramli. Tapi Encik Ramli meningkat juga. Cuma Encik Yusof paling tinggi lah. Kat sini kita tengok 704, yang ini 526. Peningkatan dia lagi tinggilah daripada Encik Ramli. Walaupun Encik Ramli tu pun meningkat juga. Okey, kemudian kita nyatakan inference. Kerana apa perbezaan isi padu? Kerana apa? Kenapa meningkat? Kenapa Encik Yusof punya kambing ni, susu dia, isi padu dia bertambah ataupun meningkat? Okey, kita jawab. Kerana kita boleh kaitkan kambing dia tu. Kambing dia, jenis kambing dia besar ke? Okey. Ataupun jenis kambing kerana jenis yang munasabah yang kita tengok, kita perhatikan walaupun kita tak nampak kambingnya, tapi kita boleh fikir secara munasabah mungkin. Okey, Encik Yusof punya kambing ni diberi makanan yang berkhasiat. Okey, contohnya makanan-makanan yang berkhasiat lah, yang seimbang, yang bagus, okey, untuk kambing-kambing dia. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini. Kerana ternakan Encik Yusof, kambingnya diberi makanan yang terbaik berbanding Encik Ramli punya kambing. Okey, itu adalah inference. Okey. Okey, kemudian yang soalan B ni, dia nak inference juga. Inference lain selain pada beri makanan yang bagus, yang terbaik, kita boleh nyatakan kerana saiz kambing Encik Yusof lebih besar. Kita boleh kaitkan dengan saiz. Okey, mungkin saiz kambing Encik Yusof ni semua besar-besar. Saiz kambing Encik Ramli ni kecil-kecil je. Sebab tu susu dia, perahan susu dia sikit. Macam itu. Kita boleh kaitkan. Kat sini ada dua inference yang kita boleh kaitkan. Pertama, inference yang ini. Yang kedua, kita kena cakap inference yang lain. Okey, inference lain. Okey. Okey, ini jawapan dia. Okey. Yang pertama, okey, kerana kita boleh kaitkan saiz lah. Kerana saiz lembu Encik Yusof lebih besar berbanding saiz lembu Encik Ramli. Okey, berikan inference lain. Kerana bilangan lembu Encik Yusof lebih banyak berbanding lembu Encik Ramli. Ini saya punya inference. Okey, murid boleh fikir lagi selain daripada kambing tu macam mana dia boleh keluarkan susu dengan banyak. Kalau jawapan itu boleh diterima, cikgu akan terima. Okey, selain daripada saiz lembu ataupun bilangan lembu. Okey, yang seperti saya cakap tadilah, diberi makanan yang terbaik, yang seimbang, sebab tu susu dia pun terbaik dan banyak. Okey, contoh dia bagi makanan sayur-sayur ataupun tumbuhan-tumbuhan yang bagus untuk susu jadi lebih banyak. Okey, mungkin itu pun kita boleh nyatakan, jadikan sebagai inference. Okey, kemudian kita tengok soalan. Okey, ni salah ni. A, B, C. Okey, soalan C. Nyatakan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan inference DA. Okey, maknanya inference DA. Maknanya kita kena tengok inference awak DA tu. Okey, inference DA awak cerita pasal saiz lembu. Okey, jadi macam mana kita nak buat pemboleh ubah? Okey, jika ambil saiz lembu ni. Sebab kita buat inference tentang saiz lembu kan kat sini. Okey, ambil. Jika saiz lembu bertambah. Okey, maka isi padu susu yang diperah mengikut bulan bertambah. Okey, maknanya awak kena ambil PM saiz lembu ni. Sebab kat sini dia tak nyatakan PM. Okey. Dia tak nyatakan PM. Kita kena cari sendiri. Okey, jadi kat sini PM yang kita dapat tahu, kita anggap saiz lembu lah. Kita tak boleh letak penternak kambing seperti saya ajar. Saya ajar yang lepas, ambil jadual yang kotak pertama. Tak. Kadang-kadang tak betul cara tu. Kita kena fikir. Apa yang menyebabkan susu ni naik, meningkat. Okey, jadi bukan sebab penternak kambing. Takkanlah Encik Yusof kan. Jadi kita kena fikir sebabnya mungkin saiz lembu. Okey, jadi saiz lembu tu kita boleh jadikan pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun PM. Selain pada saiz lembu, saya cakap tadi bilangan lembu yang banyak. Okey, bilangan lembu dia sikit. Yusof Ramli ni sikit. Bilangan kambing Encik Yusof ni banyak. Okey, jadi bilangan kambing pun boleh dijadikan PM. Ada dua kita boleh jadikan PM. Okey, disebabkan dia nak inference yang A,
Okey, jadi inference yang A ni cikgu cerita pasal PM dia adalah saiz lembu. Jadi hubungan ataupun hipotesis ataupun kesimpulan. Okey, hubungan ni sebenarnya adalah hipotesis. Okey, jadi hipotesis yang kita boleh buat di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas di antara PM dengan PB, jika saiz lembu bertambah, maka isi padu susu yang diperah mengikut bulan bertambah. Okey, saiz lembu ni adalah PM. Okey, saiz lembu ni adalah PM, isi padu susu yang diperah mengikut bulan ni adalah PB. Okey, itu adalah hipotesis. Okey. Okey, untuk soalan A, tukarkan jadual dalam bentuk komunikasi. Okey, tukarkan jadual dalam bentuk komunikasi ni. Okey, jadual yang ini, okey, ini adalah jadual komunikasi kan. Ini cara komunikasi kemudian prosesan komunikasi, iaitu dia tukarkan dia nyatakan sesuatu kenyataan dalam bentuk jadual. Okey, jadual ini adalah cara komunikasi. Okey, cara komunikasi dia dalam bentuk jadual ini, dia suruh tukar jadual yang ini dalam bentuk komunikasi yang lain. Okey, darjah tahun 3 4 kita ada belajar komunikasi kan. Okey, komunikasi ni kenyataan yang kita berikan dalam bentuk jadual. Selain daripada jadual, kenyataan. Selain daripada kenyataan, carta palang, carta pai, ataupun secara graf. Okey, carta palang lah. Okey. Biasanya kalau bila dia tukarkan kepada komunikasi lain, saya nak murid-murid buat dalam bentuk carta palang. Okey, carta palang. Okey, macam mana nak buat carta palang? Okey. Macam mana saya nak cakap Okey, untuk nak tukarkan data tersebut, data jadual ini dalam bentuk komunikasi lain, okey, saya minta murid-murid tukarkan jadual dalam soalan itu dalam bentuk carta palang. Okey, carta palang macam mana? Okey, carta palang macam ini nanti saya akan tunjukkan. Okey, kejap Okey, sebentar Okey, carta palang. Okey, carta palang bentuk dia macam ini. Sorry kejap cikgu tunjukkan. Cikgu cari pen ni, mana pen Okey, cikgu tak boleh tunjukkan kat sini. Okey, carta palang. Okey, nanti cikgu akan cuba masukkan. Okey, carta palang cikgu akan cuba masukkan. Tapi cikgu nak cikgu akan masukkan selepas cikgu hantar video ni, cikgu akan bagi contoh macam mana nak buat carta palang. Okey, carta palang ni. Okey, sebentar Okey. Carta palang. Nanti saya bagi tahu macam mana nak buat carta palang berdasarkan jadual tersebut. Cikgu akan buatkan untuk semua salin carta palang yang saya berikan nanti. Cikgu akan bagi buat masa ni, cikgu akan bagi, cikgu nak murid salin je untuk soalan yang ni soalan yang D ni. Okey, cikgu akan bagi dan murid salin je, dan cikgu nak murid-murid lihat macam mana cikgu buat carta palang. Okey, carta palang untuk jadual yang saiz lembu dengan isi padu susu yang diperah mengikut bulan ni. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu nak murid-murid salin
Salin soalan 1 sampai 5. Cikgu dah beri jawapan ni sebenarnya. Cikgu dah bincang dan cikgu dah beri jawapan. Murid salin soalan dan jawab soalan. Jawapannya boleh lihat saya punya video ni. Semua dah ada dah jawapannya. Murid perlu salin saja. Okey, selepas topik selepas murid-murid jawab soalan ni, kita akan jumpa lagi nanti naik sekolah secara bersemuka. Okey, sempat tak secara bersemuka? Kita lepas ni dah tak ada, saya tak jumpa secara PDPR. Kita berjumpa nanti 8 hari bulan. Okey, secara bersemuka, dan nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk membuat carta palang ataupun graf komunikasi untuk daripada pindahkan jadual kepada dalam bentuk carta palang. Okey, murid-murid salin soalan ini daripada soalan 1 sampai 5 dengan jawapan yang cikgu berikan ni. Okey, nanti kita lepas ni kita akan masuk topik kedua Okey, topik kedua iaitu unit kedua, mikroorganisma. Okey, mikroorganisma. Okey, kita akan masuk mikroorganisma, tapi kita secara bersemuka lah. Okey, lebih jelas dan lebih mudah saya nak menerangkan pada murid-murid apa itu mikroorganisma. Okey, setakat ini sajalah PDPR saya, iaitu PDPR kali terakhir untuk murid-murid pada hari ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.